Okey, Assalamualaikum. Salam hari apa hari ni? Hari Rabu. Kita jumpa kembali untuk minggu kedua PDPR bagi bahasa Melayu. Okey. Sebagaimana yang awak sedia maklum, ada beberapa perubahan dalam jadual PDPR kita. Jadi cikgu siap rakam je lah. Okey, cikgu siap rakam. Okey, kita mulakan tajuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum cikgu mula, cikgu nak semua sediakan pensel, sediakan buku tulis satu untuk tata bahasa. Buku tulis bahasa Melayu untuk tata bahasa. Buku gapen ataupun buku nombor 7 boleh diguna pakai. Untuk tata bahasa. Okey, hari ni kita belajar, semua dah dapat buku teks kan? Saya rasa semua dah dapat buku teks. Kalau dah ada buku teks, buka buku teks, muka surat 5. Okay, muka surat 5 kita akan belajar seni bahasa. Okay, cikgu buka yang mana belum ambil lagi buku teks, boleh tengok dekat depan. Yang mana dah ada buku teks, boleh tengok dekat buku teks. Okay. Okay. Ini yang kita nak belajar ini iaitu seni bahasa program kebun komuniti. Encik Hussein membawa anaknya Hadif dan Hajar ke kebun komuniti di kawasan perumahan mereka. Penduduk Taman Impian ini ambil berat. Okay, kita tengok gambar. Kat sini dia ada 4 keping gambar. Yang mana setiap keping gambar ini mengandungi dialog. Okay. Dialog yang menggambarkan peristiwa yang berlaku dalam gambar tersebut. Okay. Yang pertama, penduduk Taman Impian ini ambil berat tentang kebun komuniti. Okay, peribahasa yang berwarna merah itu. Nampak tak garisan yang berwarna merah itu? Okay, yang berwarna merah ini ambil berat. Okay, ambil berat. Apa maksud perkataan ataupun peribahasa ambil berat? Siapa tahu? Perkataan ataupun peribahasa ambil berat. Siapa tahu? Okay, bagus. Kalau tahu, bagus. Okay. Ambil berat ni bermaksud beri perhatian. Okay. Tulis. Buka buku. Buka buku gapen ataupun nombor 7. Tajuk dia peribahasa. Okay. Nombor 1, ambil berat. Tulis kataan ambil berat. Kemudian di bahagian bawah perkataan ambil berat tu tulis bermaksud beri perhatian. Okey. Ambil berat. Kemudian bermaksud beri perhatian. Contoh ayat bagi ambil berat. Ibu dan ayah sangat ambil berat terhadap prestasi pelajaran kami. Okey. Cikgu tunjuk Cikgu tunjuk. Okey. Macam ni. Okey. Tulis apa nama tajuk dalam buku tu, peribahasa. Okey. Tulis peribahasa. Kemudian tulis perkataan ambil berat. Kemudian tulis maksudnya. Bermaksud ambil perhatian. Ambil perhatian. Contoh ayat. Ibu, buat besar
Ibu dan ayah sangat ambil berat, garis kataan ataupun peribahasa ni, ambil berat terhadap prestasi pelajaran kami. Noktah. Contoh. Okey? Boleh? Buat macam ni. Satu, ambil berat, kemudian bermaksud ambil perhatian. Contoh ayat, ibu dan ayah sangat ambil berat terhadap prestasi pelajaran kami. Okey? Yang kedua, okey, mana tadi? Oh, ni buku teks. Okey. Yang kedua, gambar yang kedua, saya kagum melihat mereka berganding bahu mengusahakan kebun ini. Okay. Saya kagum melihat mereka berganding bahu mengusahakan kebun ini. Jadi apa maksud perkataan ataupun peribahasa berganding bahu? Okey. Yang kedua, berganding bahu. Okey. Berganding bahu. Okay, memanjang macam ni. Okey. Okey, masuk berganding bahu. Iaitu bermaksud bekerja sama. Okey, bekerja sama. Berganding bahu bermaksud bekerja sama. Contoh ayat. Cuba buat contoh ayat untuk berganding bahu. Contoh ayat. Samad dan Seman berganding bahu. Bahu menyiapkan Samad dan Seman berganding bahu menyiapkan kerja rumah yang diberikan oleh Cikgu Zam. Samad dan Seman berganding bahu menyiapkan kerja yang diberikan oleh Cikgu Zam. Itu contoh ayat. Kemudian kita terus kepada gambar yang ketiga. Cuba tengok gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ni dia ada dua peribahasa. Dia ada dua peribahasa, iaitu besar hati dan mandi peluh. Besar hati dan mandi peluh. Nombor 3, besar hati bermaksud, apa maksud besar hati? Bukan kata hati dia dalam tubuh tu besar. Bukan. Besar hati ni bermaksud bangga. Bangga. Tulislah. Tengok saja buat apa? Tulis.
Besar hati bermaksud bangga. Kemudian tulis contoh ayat kat bawah dia. Contoh ayat. Besar hati kami apabila mendapat tahu Tuan akan hadir ke majlis itu nanti. Kata Ali kepada Tuan Farid. Contoh. Okey. Contoh. Contoh dia macam ni. Okey. Ni. Besar hati. Bermaksud bangga. Besar hati kami apabila mendapat tahu Tuan akan hadir ke majlis itu nanti. Kata Ali kepada Tuan Farid. Okey. Kemudian yang kedua. Gambar tadi ada dua kan? Yang kedua adalah mandi peluh. Okey, kita buat sini nombor 4. Nombor 4. Mandi peluh. Bermaksud bekerja kuat. Bekerja kuat atau bersungguh-sungguh. Bekerja kuat atau bersungguh-sungguh. Okey. Cuba buat ayat. Boleh tak buat ayat? Berdasarkan peribahasa tersebut. Contoh. Okey. Contoh kalau nak buat ayat. Boleh tak buat? Okey. Halim. Tukar. Setiap hari Halim, ingat kata nama khas untuk nama orang ni permulaannya mesti huruf besar. H tu huruf besar nama orang. Okey. Setiap hari Halim bermandi peluh. Mengusahakan kebun sayurnya. Okay. Setiap hari Halim bermandi peluh mengusahakan kebun sayurnya. Itu contoh ayat. Okay. Contoh ayat yang keempat. Kemudian kita pergi kepada yang seterusnya. Okay. Yang seterusnya adalah sekangkang kera. Sudah. Apa kaitan kera dengan peribahasa pula? Okay. Apa kaitan kera dengan peribahasa pula ni? Okay. Kita tengok. Bagi peribahasa sekangkang kera. Nombor 5. Sekangkang kera. Bermaksud okey. Apa sekangkang kera? Monyet yang sedang meregangkan kakinya. Okey, sekangkang kera bermaksud sangat sempit. Okey, peribahasa bagi sekangkang kera bermaksud sangat sempit. Sangat sempit. Itu bagi peribahasa sangat sempit. Contoh ayat.
macam mana bayar Hanya tanah sekangkang kera itulah hartanya, kata Samad kepada Udin. Okey, hanya tanah sekangkang kera itulah hartanya, kata Samad kepada Udin. Bila mereka berbual di kedai makan. Okey. Dan yang last sekali, nombor 6, peribahasa menambat. Okey, tengok yang tadi. Okey, yang ni. Menambat hati. Menambat hati. Menambat hati ni bermaksud memikat hati ataupun mengambil hati. Okey. Menambat hati bermaksud memikat hati ataupun mengambil hati. Itu perkataan bagi bagi menambat hati. Okey, cuba berayat. Cuba berayat menambat hati. Contoh ayat. Razali memberikan bunga kepada Farah setiap hari demi menambat hatinya. Okey, Razali memberikan bunga kepada Farah setiap hari demi menambat hatinya. Okey, menambat hati ataupun boleh buat ayat lain. Sudin sentiasa menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh guru demi menambat hatinya. Dia tak semestinya menambat hati ni digunakan antara girlfriend dengan boyfriend. Antara teman lelaki dengan teman perempuan. Tak semestinya. Sebab menambat hati ni boleh kita gunakan, boleh kita buat kepada sesiapa sahaja, sama ada kepada guru, kepada ibu bapa, kepada kawan, kepada saudara mara, kepada atuk nenek dan sebagainya. Okey, kita boleh gunakan menambah hati ataupun kita menambah hati setiap orang tersebut. Boleh? Okey? Boleh Kalau tak sempat siap, kau pause lah. Tekan pause tu kat video tu. Salin kalau tak sempat siap. Okey? Cikgu nak teruskan pergi kepada ni. Okey? Kamus poket. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu. Okey, peribahasa terdiri daripada simpulan bahasa, perumpamaan, bandingan semacam, bidalan, pepatah dan kata-kata hikmat. Itu adalah peribahasa. Okey. Okey. Kalau nak teruskan salin siap, awak pause dulu video. Sebab cikgu nak teruskan kepada perkara yang kedua. Okay, kalau dah siap, kita teruskan kepada perkara yang kedua. Okay, kita nak pergi kepada
tata bahasa. Okey. Semua tengok muka surat seterusnya, buku-buku teks muka surat seterusnya. Tata bahasa. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Okey. Apa yang kita nak belajar daripada petikan-petikan, ada dua petikan ini, dua situasi adalah berkaitan dengan kata nama am. Ni. Yang ni kita nak belajar. Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda atau perkara yang bersifat umum. Contoh, rumah, sungai, kereta, mimpi, basikal. Cikgu bagi satu contoh kata nama am kereta. Samad sedang menaiki kereta menuju ke pasaraya. Kata nama amnya kereta kan. Kenapa kata nama am? Sebab dia tak bagi tahu kereta tu kereta apa. Kalau dia kata kereta Proton, Samad menaiki kereta Proton menuju ke pasaraya. Dia tak jadi kata am dah. Sebab ada perkataan Proton dekat situ. Nah, dia khaskan kepada kereta Proton. Okey, dah jadi kata nama khas. Dia tak jadi kata nama am dah. Okey, sama macam mimpi. Semalam Farah mimpi akan seekor harimau. Kata nama am, harimau. Kata nama am. Tapi kalau dia kata semalam Farah mimpi akan seekor harimau belang. Dia jadi nama khas lah, harimau belang. Sebab harimau kan banyak jenis. Ada harimau belang, harimau bintang. Harimau yang apa? Panther tu. Kita tengok yang seterusnya. Situasi. Hadif dan adiknya Aina berbasikal untuk pulang ke rumah. Mereka dari kebun komuniti. Mereka dari kebun komuniti. Okey. Kita tengok. Pulang dari kebun komuniti, mereka ternampak jiran mereka iaitu Pakcik Ismail dan Makcik Minah berjalan sambil membawa 3 bungkusan besar. Bungkusan besar itu mengandungi sayur, ikan, ayam dan telur. Hadif dan Aina menyapa lalu bersalam dengan Pakcik Ismail dan Makcik Minah. Hadif dan Aina menolong membawa bungkusan milik warga emas tersebut sambil menuntun basikal. Hadif dan Aina menghantar barangan tersebut ke rumah mereka. Sambil berjalan, mereka berbual-bual dan bertanya khabar. Okey, apa yang perlu awak buat adalah berdasarkan kepada petikan ini, berdasarkan kepada cerita ini, awak kena cari perkataan yang menunjukkan kata nama am. Dalam petikan ini, cari perkataan yang menunjukkan kata nama am. Okey. Untuk situasi satu ni, cikgu bagi jawapan. Antara kata nama am yang terdapat dalam petikan ini adalah yang pertama, jiran. Jiran. Jiran itu satu kata nama am. Kemudian bungkusan besar. Kemudian sayur, ikan, ayam, telur. Ada lagi tak dalam petikan itu? Warga emas. Lagi apa? Bungkusan. Lagi basikal. Ini adalah kata nama am. Itu situasi satu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kata nama am. Kemudian tengok situasi yang dua. Hadif dan Aina berehat sekejap di ruang tamu rumah warga emas tersebut. Makcik Minah menghidangkan minuman untuk mereka. Makcik Minah memuji tindakan Hadif dan Aina yang sudi menolong mereka. Pakcik Ismail memberikan bekalan makanan kepada Hadif dan Aina sebelum pulang. Pakcik Ismail menasihati mereka agar berhati-hati semasa berbasikal. Hadif dan Aina bersalam dengan warga emas tersebut. Makcik Minah memeluk Aina dengan penuh kasih sayang. Okey, Makcik Minah memeluk Aina dengan penuh kasih sayang. Jadi, apa yang perlu awak buat? Okey, ini kerja. Kerja yang perlu awak buat. Yang bahagian situasi satu ni, kita dah dapat jawapan dia. Cikgu dah bagi jawapan dia. Apa yang perlu awak buat adalah dengan menggunakan kata am tersebut, bina ayat. Bina ayat menggunakan kata nama am tersebut. Buat ayat mudah-mudah sudahlah. Tak payah nak buat ayat-ayat yang bombastik. Sangat bombastik. Maksudnya yang power-power lah. Ayat bermadah bagai tak payahlah. Guna yang biasa-biasa sudah. Contoh Okey, apa yang perlu buat adalah contoh kataan tadi yang pertama. Tulis dulu tata bahasa bina ayat. Okey, yang pertama tadi adalah yang kita jumpa jiran. Jadi buat ayat. Tulis kat bawah ni. Nama jiran saya ialah Siti Nurhaliza. Okey. Sudah. Simple ayat kan? Nak pening-pening buat panjang-panjang buat apanya. Ayat yang mudah sudahlah. Nama jiran saya ialah Siti Nurhaliza. Buat gitu. Yang kedua, yang kita jumpa tadi adalah bungkusan besar. Kemudian buat ayat dia apa? Sampailah ke semua kata nama am yang kita jumpa tadi. Ada berapa tadi? Cuba tengok ada berapa. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ada 9 kata nama am, bermaksud mesti ada 9 ayat. Okey. Ada 9 kata nama am, bermaksud ada 9 ayat. Kemudian, bagi yang situasi yang kedua. Situasi yang kedua ni, apa yang awak perlu buat adalah cari kata nama am. Dalam situasi satu tadi, kita dah cari kata nama am. Kerja awak bina ayat. Tetapi untuk situasi dua ni, awak cari kata nama am, kemudian senaraikan. Okey, tulis situasi dua. Boleh. Situasi dua. Kata nama am. Jadi senaraikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikutlah, ikut berapa yang awak jumpa lah. 6, 6 lah. 5, 5, 4, 4. Tapi yang ni awak senaraikan saja kata nama am. Tak perlu bina ayat. Tak perlu bina ayat. Situasi satu saja awak bina ayat. Boleh? Boleh Senang kan? Okay, itu saja kerja awak. Jadi, awak siapkan hari ni. Tak perlu. Okay, bila dah siap, ini yang paling penting. Paling penting. Suka cikgu ingatkan. Dengan betul arahan. Okay, bila dah siap kerja yang cikgu bagi tadi, tak perlu snap gambar, tak perlu ambil gambar, kemudian tak perlu buat list
senarai nama yang dah siap. Tak perlu. Okay? Tak perlu. Sebab bahasa Melayu ni jadual baru kita akan ada hari-hari kan. Kecuali pada hari Selasa. Maknanya Isnin, Rabu, Khamis, Jumaat kita ada kelas bahasa Melayu. Jadi kerja yang awak buat ni untuk hari ini kita akan bincang pada hari Khamis. Okay? Hari Khamis. Maknanya waktu BM nanti barulah semua hantar jawapan tu kepada cikgu. Okay? Boleh ke tak? Okay, mungkin ada yang pening nak hantar hari Khamis. Kenapa cikgu suruh hantar hari Khamis? Sebab cikgu untuk hari Rabu ni cikgu ada banyak kelas. Jadi kalau semua serentak hantar kerja dia, dengan tahun 4, dengan tahun 5, dengan tahun 6, takut hang phone cikgu. Okay? Jadi bila awak dah siap, awak hantar kepada cikgu pada hari Khamis. Sebelum start kelas BM. Maknanya pagi tu, baru awak send WhatsApp pada cikgu. Personal, jangan hantar dalam grup kelas. Hantar personal kepada cikgu. Okay, ambil gambar, hantar personal kepada cikgu jawapan ni. Boleh? Nanti cikgu akan tanda setiap seorang satu, kemudian cikgu akan reply balik yang sama ada betul ataupun tidak jawapan awak semua. Okay, itu saja untuk hari ni. Kita jumpa pula lagi pada hari Khamis. Khamis cikgu tak pasti lagi nak buat video ke apa, ataupun cikgu mungkin bagi kerja saja. Tengok macam mana. Yeah? Okay, siapkan dulu yang kerja yang ni. Dah siap, snap, hantar gambar pada cikgu. Pada hari Khamis. Yeah? Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh SMS cikgu. Boleh SMS ataupun WhatsApp cikgu. Siang hari sampai pukul 6. Jangan malam. Yeah? Malam tak payahlah. Tunggu keesokan hari pula kalau nak tanya. Okay? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.